Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menghubungi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan semalam untuk bertanya khabar mengenai kesihatannya. Melalui perkongsian di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan kesihatan Presiden Erdogan bertambah baik ketika ini. Beliau mendoakan Erdogan agar terus diberi kekuatan dan kecergasan. Erdogan turut mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendoakan kesihatannya. Baru-baru ini, Presiden Turki itu dipercayai tidak sihat semasa wawancara langsung tempatan di Ankara kerana mengalami radang perut yang juga dikenali sebagai gastroenteritis. Sultan Kedah Sultan Salihuddin Sultan Badlishah berkenan berangkat ke Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani yang akan berlangsung di Kedah esok. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata Kerajaan Persekutuan menjunjung kasih atas kesudian baginda mencemar duli menghadiri majlis tersebut. Fahmi menerusi kenyataan memaklumkan keberangkatan baginda pastinya akan menambah lagi seri Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani sekaligus memberi peluang kepada rakyat Kedah untuk meraihkan Aidilfitri bersama Sultan Salihuddin. Majlis Rumah Terbuka akan diadakan bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang di Hotel Raya Alustar. Selain Kedah, Rumah Terbuka Aidilfitri Malaysia Madani turut akan diadakan di Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu dan Selangor. Sementara itu, Fahmi Fadil turut berduka cita dengan pemergian Mael Ekspedisi. Menerusi ucapan di Twitter, Fahmi menyifatkan dirinya antara jutaan peminat karya Allahyarham. Fahmi berkongsi lagu Semangat Yang Hilang nyanyian Allahyarham sebagai lagu kegemaran beliau. Beliau turut mendoakan Allahyarham ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Mael meninggal dunia di Hospital Muar semalam. Berita pemergian Mael 55 tahun disahkan anaknya Sharifah Irfa Tasha menerusi kiriman WhatsApp. Tindakan tegas termasuk sita kenderaan menanti warga asing yang didapati memandu atau menunggang kenderaan di negara ini tanpa mengikut peraturan. Mereka juga akan disenarai hitam daripada mengendali kenderaan pada masa akan datang. Menurut Pengarah Kanan JPJ, Datuk Lokman Jamaan, pemilik tempatan yang membenarkan warga asing mengendali kenderaan mereka turut berdepan tindakan. Memang terdapat pemandu-pemandu warga asing, terutamanya ya pemandu penunggang-penunggang motosikal. Di mana tindakan-tindakan bersama Jabatan Imigresen Malaysia kita laksanakan, mereka dihalang daripada menggunakan terus kenderaan mereka dan kenderaan mereka juga akan disita dan pemilik kenderaan juga akan dikenakan tindakan. Beliau temui selepas mengadakan Ops Hari Raya di Jambatan Pulau Pinang. Lebih 71,000 notis kesalahan trafik dikeluarkan JPJ di seluruh negara sepanjang 10 hari operasi itu berlangsung. 4 kes penyeludupan minyak diesel di Kedah dan Perlis berjaya dipatahkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia sehingga Mac lalu. Ini meliputi 1 kes di Kedah dengan rampasan berjumlah 83,000 liter bernilai lebih RM209,000. Manakala 3 kes di Perlis direkodkan dengan rampasan 4,340 liter. JKDM menerusi kenyataan memaklumkan pihaknya akan terus bekerjasama erat dengan Kastam Thailand bagi mengekang aktiviti penyeludupan minyak diesel ke negara jiran. KPDN Perlis juga telah mengeluarkan larangan bagi pengisian minyak diesel dan petrol bersubsidi bagi kenderaan berpendaftaran Thailand. JKDM sedang berangka SOP operasi bersama Kastam Thailand bagi memastikan usaha membanteras lebih tersusun dan terancang. 3 lelaki ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes seorang lelaki cedera di bahagian kaki akibat ditembak. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata kesemua mereka ditahan di Bacok petang semalam. 2 lelaki yang ditangkap datang ke kawasan tali air untuk berjudi, manakala seorang lagi suspek berniat menyamun mangsa. Semakan mendapati suspek berusia antara 23 hingga 28 tahun itu mempunyai rekod lampau berkaitan kes narkotik dan jenayah. Salah seorang daripada mereka positif syabu. Kesemua suspek akan direman hari ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Kesesaan dan Seksyen 3 Akta Senjata Api, penalti lebih berat. Pihak polis juga sedang memburu 3 lagi suspek yang masih bebas.
jalinkan uhuah, raikan kesatuan di Syawal yang mulia. Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri buat julung-julung kali diadakan di negeri Kedah, iaitu pada hari Sabtu 29 April 2023 bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang di Hotel Raya Alostar, Kedah. Orang ramai dijemput hadir dan perkhidmatan bas disediakan. Penularan kes COVID-19 di Negeri Sembilan masih terkawal. Bagaimanapun, orang ramai disaran menjaga kawalan kendiri dan memakai pelitup muka di tempat yang sesak susulan peningkatan kes jangkitan. Buat masa ini kita nasihatkan kalau seseorang tu berada di tempat yang sesak, katakan ramai pengunjung contohnya di kompleks beli belah ataupun di tempat-tempat yang ada keraian orang ramai, maka adalah sesuai untuk kita pakai pelitup muka. Dan khusus untuk orang yang ada simptom tu perlu pakai pelitup muka lah. Verapan ditemui di Wisma Negeri Seremban. Beliau turut memaklumkan tiada subvarian BF.7 dan XBB 1.16 dilaporkan di negeri itu. Tabung Haji mengumumkan agihan keuntungan 3.10% untuk tahun 2022. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, angka itu selepas bayaran zakat 2.57% dilunaskan bagi pihak pendeposit. Agihan berjumlah 2.65 bilion ringgit itu bakal memberi manfaat kepada lebih 8.7 juta pendeposit TH. TH merekodkan pendapatan kasar 3.8 bilion ringgit bagi tahun lalu berbanding 3.72 bilion ringgit pada 2021. Beberapa negara Asia memindahkan beribu-ribu rakyat mereka dari Sudan sepanjang gencatan senjata antara tentera dan pasukan separa tentera RSF selama 72 jam. Pakistan telah memindahkan 700 daripada kira-kira 1,500 rakyatnya yang terkandas di Sudan. Sementara itu, Wisma Putra berkata kesemua 30 rakyat Malaysia dan 22 warga asing selamat tiba di Jeddah dari Port Sudan. Selain itu, lebih 667 warga Indonesia turut dipindahkan ke Jeddah. Kumpulan pertama 360 orang India dari Sudan tiba di New Delhi pada petang Rabu menerusi operasi Cavalry. Semasa gencatan senjata, Filipina juga telah memindahkan 409 warganya dari Sudan ke Mesir dengan selamat. Turut memindahkan warga negara masing-masing di Sudan, Korea Selatan, China dan Australia. Polis Thailand memberkas seorang wanita yang disyaki membunuh sekurang-kurangnya 12 orang secara terancang. Suspek Sararat Rangsi Wotapon, 36 tahun, didakwa meracuni mangsa menggunakan sianida. Wanita yang sedang hamil 4 bulan itu ditahan di Bangkok berikutan siasatan mengenai kematian seorang wanita baru-baru ini. Ketua Polis Negara Damrongsak Kitty Prapat berkata mungkin terdapat lebih ramai mangsa. Bekas suami suspek yang merupakan pegawai polis dan kakaknya seorang ahli farmasi akan dipanggil untuk disoal siasat. Polis juga akan mengenakan pertuduhan tambahan termasuk niat mencuri harta benda, meracun dan mencuri. Siasat awal mendapati suspek dipercayai mencampurkan sianida dalam makanan mangsa. Mahkamah Jenayah membenarkan polis untuk terus menahan suspek tanpa jaminan. Menyantuni sambil meningkatkan pengeluaran makanan dalam negara. Demikian hasrat FGV Holdings Berhad menerusi program FGV Seikhlas Hati. Produk berkonsepkan madani ditawarkan kepada komuniti B40 di sekitar Lembah Kelang bersempena Ramadan dan Aidilfitri. Dalilah Kadir melaporkan. Aktiviti CSR seperti ini bukan sahaja membantu orang ramai berhadapan dengan kos sara hidup, tetapi juga membantu usahawan dalam penghasilan produk tempatan sekaligus menyokong usaha kerajaan dalam pengeluaran makanan dalam negara.
Bagi fasa pertama, program ini menawarkan sebanyak 10,000 pek makanan asas yang bernilai RM22 tetapi dijual hanya pada harga RM10. Ia bagi membantu golongan memerlukan di projek perumahan rakyat PPR sekitar Lembah Kelang. Inisiatif ini dimulakan dengan penjualan pek di Pangsapuri, Seri Perak, Bandar Baru Sentul. Saya sebanyak dapat meringankan jugalah sedikit beban kepada mereka kan menjelang hari raya ataupun sebaliknya lah. So bila dapat minyak RM10 dengan apa ni so melegakan mereka untuk nak menjelang Ramadan ni kan. So saya sebanyak dapat membantu. Memang harganya dalam RM20 lebih tapi dapat RM10 itu berbaloi lah. Untuk B40 itu okey lah untuk musim perayaan ini. Sama-sama kita, dia tak kira kaum kan. Jadi dia bagi juga, kita terima sajalah. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan FGV, Datuk Nazrul Mansur berkata, selain membantu rakyat berdepan kos sara hidup, CSR ini dapat membekalkan barangan keperluan makanan pada harga lebih rendah. Paling menarik, ia juga memberi peluang kepada orang ramai merasai sendiri produk buatan tempatan sekaligus dapat mempertingkatkan pengeluaran produknya. Buah-buah yang yang digunakan ataupun diproses untuk mengeluarkan minyak-minyak ini banyaknya datang daripada pekebun-pekebun kecil, terutama sekali peneroka-peneroka Felda. Ya, di mana kami banyak menolong dan membantu daripada aspek peladangan dan juga keuangan. Ya. Untuk rakyat Malaysia, seelok-eloknya promosi itu barangan-barangan keluaran dalam negara lagi baik kan. Mana kita pun tahu halal haramnya kan. Itu yang utama untuk penduduk, tambah yang kita yang Muslim ni memilih makanan tu kena pilih juga, jangan terus-terus beli kan. Setiap pek barangan makanan ini mengandungi sebotol minyak masak, setin krim memanis, sekotak krim kelapa serta sebungkus gula. Lila Kadir, RTM. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia bersama Berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.